أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Insya-Allah pada malam ini kita sambung lagi perbincangan kita daripada bab yang kelima. Bab yang kelima daripada bahagian Tanah Parsi, muka surat 203. Bab yang membicarakan mengenai satu kawasan ataupun lokasi yang dinamakan sebagai Hirah. Sebagaimana Kufah, Hirah juga merupakan sebuah kota yang berada di wilayah di bawah pentadbiran wilayah Najaf, Iraq. Jadi Iraq ni adalah sebuah negara. Di tempat kita ni, negara kita ni dipecahkan dengan pembahagian negeri-negeri. Jadi kita boleh anggap wilayah Najaf ni macam negeri lah tempat kita. Dia ada Najaf, dia ada Baghdad, dia ada Al-Qadisiyah dan macam-macam lagi lah. Ibarat negeri-negeri bagi Iraq lah, walaupun pentadbiran dia berbeza. Dia bukan negara persekutuan macam kita. Cuma dia level negeri lah. Kalau tempat kita ni Najaf, ada satu negeri yang dinamakan Najaf. Dan di Najaf ni terletaknya Kufah yang kita baca 3 minggu lepas. Silap 3 minggu lepas. Yang kita ceritakan tentang Kufah ni, satu bandar yang dibuka pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab. Dan pada zaman Sayyidina Ali telah menjadikannya sebagai pusat pentadbiran khilafah Islamiyah sebelum dipindahkan oleh Muawiyah ke Damsyik di Syria. Jadi dalam wilayah Najaf itu, dalam negeri Najaf itu, selain daripada Kufah, Hirah juga merupakan sebuah kota, sebuah bandar, sebuah daerah lah. Kalau level negeri itu, Kufah satu daerah, Hirah ada satu daerah lagi dalam Najaf juga. Kedudukannya berada di selatan kota Najaf. Mana duduk dalam peta tu, dia duduk bawah. Duduk bahagian bawah. Pernah menjadi ibu kota bagi kerajaan Lakhmid. Ataupun dalam bahasa Arab, kerajaan Banu Lakham. Sebuah kerajaan bangsa Arab yang dinaungi oleh Empayar Sasani Parsi sejak kurun keempat Masihi. Jadi wilayah Hirah ini, dulu dia tak ada wilayah Najaf, negeri Najaf macam pentadbiran Iraq hari ni. Dia dulu Hirah ni satu bandar lama yang menjadi ibu kota bagi satu kerajaan yang dinamakan sebagai kerajaan Lakhmid, kerajaan Banu Lakham ataupun Manazirah, iaitulah kerajaan orang Arab. Kerajaan Arab. Zaman tu tanah ni tanah Parsi, tapi diperintah oleh orang Arab. Walau bagaimanapun, orang Arab ini adalah orang Arab yang dinaungi oleh Empayar Parsi. Empayar terakhir Parsi ialah Empayar Al-Sasan ataupun Sasaniyah ataupun Sasani. Jadi jadi boneka, dia jadi balaci kepada Parsi. Sejak kurun keempat, maknanya sejak sebelum Nabi dilahirkan. Nabi ni sekitar kurun ke-6, kurun ke-7. Itu zaman Nabi. Kurun ke-6, kurun ke-7 Masihi. Jadi kerajaan Lakhmid ni tertegak sejak kurun ke-4 Masihi. Kerajaan Parsi awal lagi. Kerajaan Parsi ni awal lagi. Jadi pada kurun ke-6 Masihi, iaitulah pada kurun diambang kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wilayah tersebut telah diserang oleh Ghassani yang dibiayai oleh Roman Byzantine.
Jadi Iraq duduk bawah Empire Parsi, tapi kawasan Hirah ni disempadan dengan Syria. Syria ni Syam, dan Syam duduk bawah pemerintahan Rom. Duduk bawah pemerintahan Rom. Pada era diambang masa Rasulullah lahir itu, gitulah peta dia. Peta dia sempadan Syria dengan Iraq ini adalah bersempadan. Maka Syria itu masuk bawah Empire Rom, Parsi masuk bawah, menjadi Hirah ataupun Iraq ni duduk bawah pentadbiran Parsi. Walau bagaimanapun, Banu Lakham ini ataupun Hirah ini berada di sepadan. Dia duduk di ujung-ujung kota Parsi, Empire Parsi, yang menyebabkan pada kurun ke-6 Hirah ini telah diserang oleh orang Arab juga yang dikenal sebagai Banu Ghassan atau Ghassani, yang dibiayai oleh orang Rom. Jadi Hirah menyaksikan perang proksi antara Ghassani dan Lakhmid. Tahun 531 Masihi, General Byzantine Belisarius telah berjaya ditewaskan, menyebabkan Hirah berjaya dikuasai kembali oleh Parsi. Jadi kita nampak gambaran orang Arab ni dia dipergunakan oleh kuasa besar pada ketika tu. Arab lawan Arab. Jadi kalau kita nak faham perang proksi dia beginilah. Bila Ghassani ni orang Arab berjaya untuk mengalahkan Hirah, yang mentadbir tu dia tak pergi kepada Ghassan. Dia pergi kepada orang Rom yang dapat kekuasaan situ. Mereka hanya dipergunakan dan dibiayai. Dan perkara ni berulang. Berulang dan kita tengok bagaimana kuasa besar dia mempergunakan orang-orang setempat untuk berperang bagi pihak mereka. Itulah gambaran yang kita kena tengok dalam tragedi Arab Spring yang berlaku sejak daripada 2011 dan masih lagi berterusan sampai ke hari ini. Perang yang berlaku di Syria, yang berlaku di Yaman, yang berlaku di Libya, sebenarnya dipengaruhi oleh kuasa-kuasa asing. Walaupun kita tengok yang berperang itu adalah rakyat, yang berperang itu adalah kerajaan dia, yang berperang itu orang-orang Arab. Tapi senjata tu mari daripada mana? Mari daripada Amerika, mari daripada Rusia, mari daripada negara-negara Arab sekitar, dan mari daripada Israel. Hanya kerana nak dipanggil destabilization, ataupun dalam istilah geopolitik dia panggil balkanization, pecah perintah. Dia nak jadikan tempat tu berperang, berpecah sebab nak suruh tempat tu jadi lemah. Bila jadi lemah, dia tidak boleh menjadi ancaman kepada kuasa sekitar. Itu konsep dia. Jadi benda ni telah digunakan. Konsep ni telah digunakan sejak Rom lawan Parsi lagi. Dia lawan bertembung. Kerana bila dia bertembung, hak rugi je dia. Tentera dia akan mati. Kalau menang pun kata orang, kalah jadi arang, menang jadi apa. Kita balik. Dan begitulah. Maknanya, dia baik dia gunakan orang-orang yang ada situ untuk berperang. Dan dia naikkanlah sentimen. Digunakan sentimen, kalau hari ini digunakan sentimen Sunni lawan Syiah. Zaman jatuh Osmaniyah dulu digunakan Arab lawan Turki. Jadi dia tak gunakan atas sentimen perjuangan sebenar atas nama Islam. Sebab bila sebut atas nama Islam, Sunni ke, Syiah ke, Arab ke, Turki ke, Kurdi ke akan bersatulah. Hak tu ditambah. Maka kita boleh ambil pengajaran apa yang berlaku terhadap Banu Ghassan dan Banu Lakham ini yang berperang untuk kepentingan Rom dan Parsi. Mereka tidak mendapat apa-apa habuan melainkan sikit. Itu yang berlaku sebelum kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tapi ceritanya tahun 531 Masihi,
dekat dengan kelahiran Rasulullah ni, kawasan Hira tu kembali berjaya ditawan oleh Parsi dan Banu Lakham, apa nama ni, berkuasa kembali di kawasan tersebut. Tapi kuasa dia lemah lah sebab dia menang lawan Rom itu dengan bantuan kerajaan Parsi. Jadi Hirah dan kawasan sekitar pernah digelar sebagai Arabistan kerana kependudukan Arab di sana yang ramai. Walaupun kawasan tu kawasan Parsi. Kawasan tu kawasan Parsi, dia bukan tanah Arab. Hari ni jadi bercakap Arab. Jadi bercakap Arab tu sebab berlaku proses Islamisasi. Lepas daripada orang Islam berjaya membuka kota Parsi di bawah kepimpinan Khalid Al-Walid, zaman Sayyidina Abu Bakar lagi, daerah ni berjaya dibuka. Jadi orang Islam mentadbir situ. Orang Islam ni mari daripada Arab. Kesinambungan daripada perjuangan Nabi lah. Jadi bila orang Islam mentadbir, orang yang nak buat urusan dengan kerajaan ni kena berurusan dengan bahasa yang difahami oleh orang Islam pada ketika itu. Jadi akhirnya bahasa Arab semakin diterima. Tambah pula bila orang peluk Islam, orang baca Al-Quran, nak faham Al-Quran, kena belajar bahasa Arab. Akhirnya kita boleh tengok negara-negara yang bukan Arab dulu, hari ni dia jadi negara Arab. Antaranya Syria, antaranya Iraq, Palestin, Jordan, Lebanon, Mesir, Libya, Sudan. Itu sebenarnya semua tu bukan negara orang Arab, tapi diarabkan dalam proses Islamisasi. Dan tempat tu pernah, kawasan tersebut pernah digelar Arabistan. Stan ni dalam bahasa Parsi merujuk pada tanah. Arabistan, tanah orang Arab. Kazakhstan, tanah orang Kazakh. Turkmenistan, tanah orang Turkman. Turkistan, tanah orang Turki. Kurdistan, tanah orang Kurdi. Jadi gitulah konsepnya. Jadi kawasan tu memang kawasan orang Arab asalnya. Sehingga hari ni pun. Sehingga ke hari ni, di Iraq tu, dia bagi kepada dua etnik yang besar, iaitu Arab dengan Kurdi. Arab dengan Kurdi. Jadi, dua-dua Islam berlaku. Islam berjaya menguasai Hirah sebelum kekalahan Parsi lagi, iaitu tahun ke-12 Hijrah. Tahun ke-12 ni tahun Saidina Umar merintah. Nabi wafat pada tahun ke-10 Hijrah. Tengah pendapat sebut awal tahun ke-11. Jadi lepas pada itu diambil alih oleh Saidina Abu Bakar. Sebelum kedatangan Islam ke kota tersebut lagi, Nabi SAW telah membayangkan apa yang bakal berlaku di Hirah. Ketika berbahas dengan seorang pendeta Kristian bernama Adi bin Hatim, Nabi SAW telah menyatakan bahawa akan tiba satu masa Islam akan berkuasa sehingga keamanan berlaku. Sabda baginda SAW, "Fa in talat bika hayah, la tarayanna adh-dha'inata tartahil min al-Hira, hatta tatufa bil Ka'bah, la takhafu ahadan illa Allah." Sekiranya kamu diberikan umur yang panjang, kamu akan melihat wanita yang berada di dalam bilik tunggangan di atas unta akan bermusafir daripada Hirah sehingga berjaya tawaf di Kaabah tanpa perasaan takut kepada sesiapa kecuali Allah. Hadis riwayat Bukhari. Nabi sebut ni dalam kisah dakwah dia terhadap seorang pendeta. Nama dia Adi bin Hatim. Jadi kisah dia ni panjang. Kalau tuan-tuan nak baca, boleh tengok dalam buku saya yang satu lagi tu. Hadis 40 sahabat di sisi Rasulullah. Cuma ringkasannya, Adi bin Hatim ni seorang pendeta yang kuat berpegang kepada agama Kristian. Tapi setelah daripada kabilah dia ini telah ditawan oleh orang Islam, jadi adik-beradik dia ni ramai peluk Islam. Dan adik-beradik dia ni, kakak dia ataupun adik dia ni, hak puang, telah utuskan surat kepada Adi supaya mari menghadap berjumpa dengan Rasulullah.
kita bincang tentang agama Islam ni. Selama ni dia bermusuh, bila kalah ada kepentingan dah. Jadi Nabi sangat bersedia untuk jumpa Adi bin Hatim untuk menyampaikan risalah Islam. Maka Adi bin Hatim ini, Nabi tahu bahawa dia ni tak jumpa cari. Apa sebab dia nak lawan Islam? Apa yang salah tentang Islam? Cuma Adi bin Hatim ni nampak Islam tak lagi jauh. Kerana Adi bin Hatim ini dia merupakan orang Arab beragama Kristian, dan agama Kristian ini disebarkan melalui bangsa Rom pada zaman Nabi itulah. Dan dia ni sangat rapat dengan orang Rom. Dan dia tengoklah kekuatan Rom. Jadi dia buat pembandingan kekuatan Rom yang ada dengan kekuatan Islam ni. Dia tahu Islam tu betul. Islam tak ada masalah yang boleh untuk diperbahaskan. Tetapi dia nak terima Islam ni, dia rasa Islam tak lagi jauh nak dibandingkan dengan kekuatan Rom. Sebab Islam baru lagi, zaman Nabi tu baru berapa tahun baru bangkit, menang demi menang dalam siri-siri peperangan. Sebab itulah bila Nabi sebut, Nabi, kalau hadis yang lebih panjang, Nabi kata, aku tahu kamu tidak mahu menerima Islam kerana kamu tengok orang Islam ni lemah. Lemah nak dibanding dengan orang Rom lah yang dikenal. Jadi Nabi kata, sekiranya kamu mau panjang, kamu pasti akan lihat, akan tiba satu ketika tanah Hirah yang berada di wilayah Parsi itu akan jatuh ke tangan Islam, keamanan akan berlaku. Sehingga kan seorang wanita boleh bermusafir seorang diri daripada Hirah tu yang duduk di tanah Parsi ni tuju ke Kaabah, tidak perlu takut sesiapa kecuali Allah. Mana nak kabarnya dalam mesej Nabi ni, Nabi nak kata Hirah tu akan jatuh ke tangan Islam. Sebab apa Nabi sebut Hirah? Sebab Hirah ni tanah orang Arab lagi. Adi bin Hatim tahu di mana dia duduk bawah kekuasaan Parsi. Dan Parsi sebuah kuasa besar. Nak beritahu Islam boleh kalahkan kuasa besar. Cuma dia tak sebut Rom. Dia sebut hak Parsi je. Sebab apa? Sebab hati dia ada sentimental feeling. Dia dipanggil. Dia ni ada rasa. Dia rasa Rom tu sebahagian daripada dia. Bila dia kata Rom akan jatuh ke tangan Islam, maka benda tu boleh menyinggung Adi. Jadi Nabi ni pandai dakwah dia. Kalau ikut maksud dia, semua tu akan jatuh. Dan memang jatuh pun lepas pada tu. Syam jatuh, Baitul Maqdis jatuh kat bawah Rom. Cuma Nabi kaitkan dengan Parsi. Supaya Adi naik dengar lagi. Sebab dia tahu orang Rom ni musuh dia orang Parsi. Bila Adi baik dengan Rom, maknanya Adi juga berkongsi musuh dengan Rom, iaitulah Parsi. Bila dia sebut gitu, maknanya Nabi nak galakkan Adi dia untuk percaya kepada Islam. Nabi kata ni dalam bentuk maknanya berlaku keamanan, tapi maksud situ bahawa kawasan tersebut akan jatuh. Sebab kawasan tu sebelum ini adalah kawasan perang, macam kita cerita tadi. Lepas Banu Lakham, Banu Wasan, Rom Parsi, kawasan konflik. Kawasan perang bukan kawasan yang aman. Kalau kita, waktu kita belajar di Syria dulu, bila mula-mula Arab Spring tu, kerajaan panggil evakuasi balik. Bila berlaku keadaan-keadaan konflik, maka tempat tu adalah tempat bahaya. Jangan kata orang puan nak jalan seorang diri. Orang lelaki ramai-ramai apa, boleh dibunuh beramai-ramai. Perang. Situasi perang. Tapi Nabi nak beritahu keadaan tu boleh bertukar di bawah pemerintahan Islam. Dan Nabi berjanji benda ni. Kalau kamu mau panjang, kamu akan lihat. Nak timbulkan keyakinan Adi bin Hatim terhadap Islam. Nabi nak tunjuk depan apa yang berlaku, tak berlaku lagi. Tapi Nabi nak beri keyakinan. Jadi Adi benar-benar sempat melihat peristiwa bersejarah itu.
Adi sempat melihat peristiwa tu. Jadi, walaupun lepas Nabi wafat, tapi Adi tak mati lagi. Adi tak meninggal lagi. Dia sempat masuk Islam, dia jadi sahabat. Dan waktu zaman hak Nabi sebut tentang Hirah itu, yang jatuh tahun 12 Hijrah, zaman sedang bakar, Adi bin Hatim ni masih hidup. Sempat melihat. Di mana-mana sahaja tempat, sebelum itu, di mana-mana sahaja tempat terdedah kepada bahaya perampok dan penjenayah. Bukan sahaja wanita, malah rombongan bersenjata lengkap juga tidak selamat dari serangan penjahat. Itu keadaan normal zaman dulu. Bukan kawasan Hirah dengan Syam ni je, kawasan sempadan Rom Parsi je. Mana-mana tempat atas di Tanah Arab pun sendiri. Bahaya berlaku di luar penempatan. Di padang pasir apa sebagainya, ramai lanung darat. Yang akan tahan tengah jalan dan akan rompok. Benda ni adalah normal zaman dulu. Tidak macam hari ni, kita seorang pun tak ada masalah nak pergi naik kereta seorang daripada Terengganu ke Kuala Lumpur, dok kaca. Tapi zaman dulu tak boleh. Zaman dulu tu ramai lagi lanung akan tahan. Zaman dulu kalau nak gerak mana-mana, dia kena pergi satu rombongan, kafilah dipanggil. Maka pergi satu kafilah, satu rombongan dengan unta, dengan bawa kapal perang apa sebagainya, bawa senjata pertahankan diri. Barulah perampok-perampok ni fikir 2-3 kali. Kalau dia pergi ramai, lebih ramai daripada kekuatan perampok tak berani rampok lah. Gitu konsep. Cuma nak sebut je keadaan sebelum tu dah aman. Tapi bila Nabi cerita, apabila Islam berjaya menguasai tanah Parsi, dan juga Islam berjaya untuk menguasai tanah-tanah yang ada di sekitar semenanjung Arab itu, keamanan sejagat berjaya dicapai. Aman sebagaimana yang diceritakan oleh Nabi. Perampok-perampok pun tak ada lah apa sebagainya. Kerana sistem pemerintahan Islam itu sendiri. Hirah bukan sahaja menjadi penempatan awal umat Islam di tanah Parsi, bahkan turut membenarkan agama lain termasuk Kristian. Sehingga Hirah menjadi penempatan terawal Kristian di Iraq dan masih wujud sehingga kini. Jadi, sebelum Nabi wafat ni, Nabi pernah menyebut dalam, kita dah baca dalam bab semenanjung Arab sebelum ni, Nabi pernah kata bahawa sekiranya aku masih hidup, aku tidak akan biarkan tanah Arab ni melainkan penduduknya semua hanyalah orang Islam. Dan perkara ni dilaksanakan oleh Saidina Umar. Saidina Umar faham, tanah Arab ni perlu dibebaskan daripada sebarang unsur syirik. Mana kerana bila ada orang bukan Islam, kita kena buat tempat ibadat kepada mereka. Kena buat kuih. Bila ada tempat ibadat, adalah sembahan-sembahan ni yang macam-macam tu. Itu berlaku itu zaman jahiliah, perkara itu normal. Tapi Nabi nak buat pembaharuan, Nabi nak bersihkan daripada syirik. Cuma Nabi tak sempat, cuma Nabi tinggalkan wasiat sahaja yang dilaksanakan pada zaman Saidina Umar. Jadi Saidina Umar berjumpa dengan orang-orang Arab, orang-orang bukan Islam. Kira-kiralah Kristian ke apa sebagainya, yang tak mahu peluk Islam, tidak ada boleh dipaksa. Tapi dia tawarkan supaya mereka berpindah ke tanah-tanah yang berjaya Islam buka, yang bukan tanah Arab. Contohnya macam Parsi ni lah, di Iraq. Jadi waktu tu tak timbul isu. Orang Islam nak hambat orang kafir keluar apa sebagainya, tak timbul isu. Kerana nilai tanah yang ditawarkan berlipat kali ganda lebih tinggi daripada penempatan asal mereka. Mereka duduk di tanah Arab, mereka duduk di padang pasir. Tempat susah nak cari makan. Tempat yang tidak ada kualiti, tak ada pembangunan. Tanah Parsi, tanah Rom ni, tanah tamadun lama dulu. Kemajuan ada, bangunan ada. Zaman tu kira advance lah. Rom dah Parsi ni, orang nak pergi belaka. Macam kita lah. Bercita-cita sangat nak boleh kemajuan macam di Europe ke, di Amerika ke, nampak. Negara maju lah. Negara besar kan. Jadi begitulah orang. Nabi Saidina Umar tahu kan, kalau dia tinggal tanah-tanah yang Islam berjaya kuasai ini, boleh nak ganti penduduk tanah Arab yang bukan Islam nak pergi duduk situ. Termasuklah Hirah ni. Hirah ni orang-orang Kristian.
yang banyak ditempatkan di sana kerana nak membersihkan tanah Arak ni daripada syirik. Jadi sebagai pemerintah, Saidina Umar faham bahawa tanah Arak ni tidak boleh ada melainkan Islam sahaja. Cuma apa yang berlaku hari ni? Adakah perkara itu berlaku? Kesyirikan kembali semula ke tanah Arak. Kerana kegilaan pemimpin-pemimpin Arab dalam mengejar kekayaan. Sehingga tak kira pantang larang yang Nabi sebut. Dia nampak orang-orang putih boleh majukan negara mereka. Mereka sanggup panggil orang-orang putih mari duduk tempat dia buat pembangunan. Bukan saja orang putih, orang-orang bukan Islam hak lain lah. Jadi, atas nama hak asasi manusia, orang-orang kafir ni pasti minta tempat ibadat mereka. Orang Buddha nak minta ada rumah ibadat Buddha ni minta apa sebagainya. Akhirnya kesyirikan kembali ke tanah Arab yang kita dapat maklumat sangat banyak. Gereja-gereja ataupun kuil-kuil yang sudah dibina. Bahkan ada projek usaha sama antara Dubai dengan India untuk membina kuil Hindu terbesar di tanah Arab. Tak siap lagi. Jadi jelas-jelas melanggar perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Cuma nak ceritanya, zaman Islam itu, nak cerita konsep pemerintahan Islam ni, Islam tidak memaksa orang peluk Islam, bahkan Islam memberikan hak kepada orang bukan Islam untuk duduk bawah pemerintahan Islam. Macam yang berlaku di Hirah ni, kita cerita. Orang Islam beri penempatan terawal, tak kisah tanah nilai harga tinggi pun, tak apa. Kita beri atas nama ikut perintah Nabi. Dan mereka hidup makmur di bawah pemerintahan Islam. Dan wujud sampai ke hari ini. Itu zaman kegemilangan Islam. Keamanan sebegitu tidak pernah berlaku sebelum tu. Zaman jahiliah tak pernah berlaku. Zaman jahiliah gambar pura-pura, gambar itu sebagainya. Bahkan juga tidak berlaku di zaman moden ini. Apabila kuasa dunia tidak lagi berada di tangan Islam, dunia huru-hara dan kucak-kacir. Itu yang kita tengok hari ini. Kononnya, kita sedang menuju ke arah peradaban moden, dunia maju, globalisasi. Patutnya orang faham lah. Bukan perang dah penyelesaiannya. Orang semua nak hidup baik-baik. Orang nak berdiplomasi. Orang nak kawan belaka. Konsep yang dibawa tu comel. Tapi sebenarnya tak jejak. Tidak menjejak bumi. Kerana akhirnya apa kita tengok secara realitinya, pihak-pihak yang bawa nama keamanan sejagat ni lah juga yang melancarkan huru-hara di kawasan-kawasan lain tempat mereka, tempat-tempat kita. Dialah yang menjadi dalang kepada kolonialisasi, penjajahan. Dialah juga yang berkait dengan Arab Spring. Hak terbaru, mereka lah juga yang mengapi-apikan permusuhan antara Ukraine dengan Rusia. Yang sebenarnya Ukraine dan Rusia satu bangsa belaka. Dia satu bangsa. Cuma zaman sebelum kejatuhan Soviet tu, Soviet serahkan Ukraine ni jadi sebuah negara baru yang menjadi balaci kepada Amerika pada ketika itu. Jadi inilah keadaan yang kita kena faham. Zaman hari ni pun kita tak nak kecap keamanan seperti mana yang dulu. Secara logiknya, kau cerdik orang, kau maju orang tak perang dah. Kalau dikata ini zaman paling cerdik. Tapi hakikatnya, kau teruk. Duk bala hak ni, duk uji tenaga nuklear. Hak ni duk ancam negara tu, ancam negara ni. Negara kita tidak terlepas juga. Dapat ancaman China di Laut China Selatan. Atau kapal-kapal perang dia. Kita pula minta tolong dengan Australia, minta tolong dengan Amerika untuk bantu. Persaingan ketenteraan beginilah yang menyebabkan dunia tidak aman. Jenayah berlaku sama-sama. Kita masih ingat lagi zaman kita dulu dengan zaman sekarang. Kadar jenayah lagu mana? Dulu biasa. Anak-anak pergi sekolah sendiri. Jarang sangat orang tua. Anak, ayah atau anak pergi sekolah. Jarang. Biasanya anak-anak jalan kaki, naik basikal, ramai-ramai kawan-kawan dia. Tak ada masalah. Tapi hari ni, jangan kata budak.
Orang tua pun tak berani nak jalan solat. Tubik berita, boleh nasihat. Orang lelaki berhati-hati ketika keluar berjoging. Kerana ada kes dah, orang lelaki dirogol ketika berjoging. Orang lelaki. Orang puang lagi bahaya. Budak-budak apatah lagi. Zaman kita hari ni, negara kita, tempat lain, saya kira lah. Kalau indeks jenayah tu tidak dikira dah sekarang mengikut hari. Tak macam kes COVID kita ikut hari lagi. Hari ni berapa ribu kes, hari ni berapa ribu kes. Di negara Eropah, di negara Amerika tu sendiri, mereka kira kadar jenayah mengikut jam. Pukul 7 berapa jenayah berlaku, pukul 8 berapa jenayah berlaku. Mana kata banyaknya jenayah yang berlaku zaman moden ni. Keamanan tidak berlaku sebagaimana yang Nabi sebut pada zaman dulu tu, yang telah berlaku ini disaksikan oleh Adi bin Hatim dan tak berlaku juga sebelum kedatangan syariat Islam. Jadi Hirah tidak terlepas daripada menjadi perang proksi bagi menjayakan matlamat negara kuasa besar. Penduduk Hirah semakin berkurangan sehingga bilangan penganut Kristian sahaja menyusut daripada 1.3 juta kepada hanya 400,000 orang sahaja. Jadi kucak-kacir yang berlaku dunia hari ni, Hirah ni duduk di Iraq. Dan kita faham Hirah ni, Iraq ni sejak sebelum Arab Spring tahun 2011. Iraq telah diserang tahun 2003 lagi. Nak cari Saddam Hussein, kononnya. Bunuh Saddam Hussein pun tak jadi apa lagi. Perang tetap berlaku. Dia lepas Afghanistan sikit. Afghanistan berjaya bebas dah. Di Iraq ni masih tidak stabil lagi. Jadi termasuklah di Hirah itu sendiri. Di mana bila tempat perang orang akan lari. Sebab tu kalau kita pergi ke antara rakyat orang Arab yang paling ramai berada di luar negara Arab itu adalah orang Iraq dengan orang Syria. Dulu kita duduk di Iraq, saya duduk di Syria tahun 2007, ramainya orang Iraq. Sebab tempat ni perang tahun 2003. Jadi ramai mari nak duduk situ. Hari ni kita balik Malaysia, kita daripada Syria 2011 balik Malaysia dah lama. Ramainya orang Syria duduk di negara kita sekarang ni. Sebab negara ni dah aman. Dia lari. Jadi di akhir zaman, Hirah bakal menjadi saksi kemunculan seorang pemimpin bergelar Al-Mahdi. Ini cerita kedua. Cerita pertama tadi, Nabi cerita tentang Hirah adalah lambang keamanan yang berlaku sekiranya Islam memerintah. Itu zaman daripada Sayyidina Abu Bakar lagi. Dalam perkara yang kedua, Nabi juga sebut, itu perkara telah berlaku ni, perkara yang belum berlaku lagi sekarang ni, yang Nabi kata, Hirah bakal menjadi saksi kemunculan seorang pemimpin bergelar Al-Mahdi. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakhruju rajulun yuqalu lahu Sufyani fi 'umqi Dimashq wa 'amatan nas wa 'amatan man yattabi'uhu min kalb fayaqtulu hatta yabqura butun an-nisa' wa yaqtulu as-sibyan fatajma'u lahum qaisun fayaqtuluha hatta la yamna'a dhanba tal'atin wa yakhruju rajulun min ahli baiti fil hirah fayablughu as-Sufyani fayab'athu ilayhi jundan min jundihi fayahzamuhum fayasiru ilayhi as-Sufyani biman ma'ahu hatta idza sara bil bayda min al-ardi khusifa bihim fala yanju minhum ila al-mukhbir an. Maknanya akan muncul lelaki bergelar As-Sufyani. Sufyani ni individu, merujuk kepada seorang pemimpin. Tapi bukan nama sebenar, gelaran dia As-Sufyani. Dia ni akan datang dari tengah kota Damsyik di Syria pada hari ini. Dia ni berasal daripada Syria. Berasal daripada Damsyik, Sufyan ini akan muncul. Kebanyakan tenteranya adalah dari Bani Kalb. Dari Bani Kalb. Daripada keturunan Arab. Tentera-tentera dia ni. Dia akan membunuh ramai orang. Sehingga memperkuasa wanita dan membunuh kanak-kanak. Dia jahat. Dia bukan sahaja berperang situ, dia ada tentera, dia juga berperang dengan
pihak yang tidak berperang. Orang puang, budak-budak, dia sangat kejam, tentera ni. Maka datanglah satu kaum dari Qais, lalu maksud memerangi mereka semuanya. Kemudian keluarlah seorang lelaki dari ahli keluargaku di Al-Hira, iaitulah Imam Mahdi. Jadi Nabi sebut, kemudian lepas pada peristiwa muncul Sufyan ini muncul dulu. Sufyan ini muncul dulu, kemudian barulah munculnya apa yang disebut sebagai Imam Mahdi. Yang Nabi sebut min ahli baiti. Dia daripada keturunan Nabi. Iaitulah daripada keturunan nama dia Sayyidina Hasan atau Sayyidina Husain. Hari ini dia diletakkan gelaran. Orang keturunan Nabi ini tempat kita masyhur dengan Said ataupun Syarifah. Kalau di kalangan bahasa Arab dipanggil Al-Husaini ataupun Al-Hasani. Al-Husaini merujuk pada jalur keturunan Sayyidina Husain. Al-Hasani daripada keturunan Sayyidina Hasan. Dia daripada jalur ni saja keturunan Nabi. Juga digunakan kalau di Yaman disebut Habib. Habib ni keturunan juga keturunan Nabi. Cuma bila kita nak melihat dari sudut apa kekeliruan yang berlaku hari ini, apabila kebanyakan kita ni melihat keturunan itu akan terputus sekiranya orang perempuan dia berkahwin dengan orang lelaki yang bukan daripada keturunan yang sama. Maka lahir anak tu dah ikut dah keturunan mak dia. Dia ikut keturunan ayah dia. Sebab itulah bila Syarifah dak kahwin dengan Tok Said, orang lelaki biasa, maka nama dia tu tidak akan dikekalkan lagi Said, nama biasa. Kerana dia dianggap sudah tidak mewarisi darah daging Rasulullah SAW. Tak ada pertalian darah. Adakah betul benda ni? Jawapannya salah. Kerana pertalian darah tidak dikira sama ada dari lelaki ataupun perempuan. Buktinya, keturunan Nabi ni, dia datang daripada dua orang cucu ni. Hasan dengan Husain. Hasan dan Husain ni adalah cucu hasil daripada ibu yang menjadi anak Rasulullah. Anak Rasulullah iaitulah Fatimah. Fatimah berkahwin dengan Sayyidina Ali. Maka kerana mereka lah kerana anak puang Nabi itulah yang menyebabkan lahirnya Hasan dan Husain dan meneruskan keturunan Nabi. Mana kalau tidak, kalau kita kata orang puang tak boleh nak mewarisi keturunan, maka putuhlah keturunan Nabi. Kita tak ada dah lah. Setakat anak Nabi je. Cucu Nabi tak dikira belaka dah. Sebab anak Nabi yang lain, dia tidak melahirkan cucunda kepada Nabi. Melainkan Hasan dan Husain ni. Hak lain tak ada. Tapi daripada Hasan Husain ni lah hak jadi keturunan Nabi. Cuma pokoknya dia asal daripada anak puang. Asalnya kita diiktiraf keturunan talian darah ni melalui puang. Maka walaupun Syarifah tu tidak kahwin dengan Said, anak dia tu tetap memiliki pertalian darah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma bila kefahaman tu tak berlaku begitu, ramailah hak memang asal keturunan Rasulullah hari ni sudah tidak dianggap sebagai keturunan Rasulullah dah. Sebab tak ada Said dah. Walaupun talian darah tu masih hadir. Anak Sayyidina Ali pula tidak dikira sebagai pewaris keturunan Nabi. Sebab dia tidak lahir daripada zuriat Nabi. Dia sepupu Nabi. Tapi tidak lahir daripada darah daging Nabi. Boleh faham? Sebab itulah Sayyidina Ali ni dia ada isteri lain. Isteri dia tu daripada keturunan Hanafi. Banu Hanifah. Jadi ada anak seorang lagi Sayyidina Ali ni, nama dia Muhammad. Tapi bukan daripada isteri Fatimah, daripada isteri Banu Hanifah ni.
Jadi anak dia ni tidak dipanggil Muhammad bin Ali, tapi dipanggil Muhammad bin Hanafiyah. Muhammad bin Hanafiyah. Dia anak Sayyidina Ali tapi tidak dinamakan Muhammad bin Ali. Sebab apa? Sebab ulama nak membezakan keturunan Rasulullah dengan bukan keturunan Rasulullah. Sebab dia ni kita kira dia tak lahir daripada darah daging Nabi. Ada ulama beza situ. Orang lelaki tidak mau darah daging tu dikira tak kira lelaki ke puang. Kalau mari daripada salah silah tu tetap kena terima. Tak putus. Jadi itu yang kena faham. Hari ni bila Nabi sebut Ahlul Baiti tu, kita kena faham Ahlul Bait tu dalam erti yang kita sebut tadi. Walaupun nama dia tak ada Said, tak ada Syarifah, tapi kalau asal usul dia berkait dengan keturunan Rasulullah daripada jalur puang pun, dia adalah sebahagian daripada Ahlul Bait. Maka bila Nabi kata daripada Ahlul Bait, dan berita tu sampai kepada tentera Sufyani yang berperang dengan Banu Qais tadi tu. Lalu dia utuskan tentera untuk berperang lawan tentera Imam Mahdi ni, mereka dikalahkan. Menyebabkan As-Sufyani ni sendiri pimpin tentera kerah seluruh kekuatan untuk diserang Imam Mahdi sendiri. Tapi sampai di satu kawasan dinamakan sebagai Baidak di antara Syam dengan Mekah tu, lalu berlaku satu keajaiban, iaitu Nabi bumi telan tentera tersebut. Berlaku keajaiban, bumi telan tentera tersebut. Dan tidak ada orang yang selamat daripada peristiwa tersebut, melainkan ada seorang yang nampak peristiwa dan menyampaikan peristiwa tersebut. Illal mukhbiri anhum, Nabi sebut. Melainkan ada orang yang nampak peristiwa ni. Haji berlaku, orang pun cerita ke orang. Dan berkait dengan hadis Nabi itulah. Lepas pada orang tahu cerita bumi telan tentera Sufyani ni, barulah ramai orang Islam yang berada di serata dunia ni datang beri bai'ah kepada Imam Mahdi. Kerana tahu benda yang berlaku ni manusia tak boleh reka, ni sebenarnya memang kuasa Tuhan. Dan memang ini tanda-tanda eksklusif yang menunjukkan bahawa yang dibai'ah di Mekah itu adalah Imam Mahdi yang sebenar, bukan Imam Mahdi palsu. Jadi kita boleh nampak di sini bahawa Nabi sebut dia datang daripada Hira. Teori mengenai lokasi dan kronologi kemunculan Imam Al-Mahdi sangat hebat diperkatakan umat Islam. Masing-masing berpandangan Imam Mahdi bakal muncul dari kalangan masing-masing. Kesemua berpandukan kepada hadis-hadis bersifat umum mengenai Imam Mahdi. Muncul daripada timur, daripada keturunan Nabi SAW dan beberapa kriteria lain. Jadi kalau cakap tentang teori dari mana Imam Mahdi akan muncul ni, banyak sangat hadis-hadis lain selain pada hadis ni. Ada hadis sebut Imam Mahdi akan mari daripada timur. Kita pun kata daripada timur ni mana. Muncullah teori, kalau siapa-siapa pernah ikuti teori penjuru Kaabah, Ruknu Arkanul Kaabah. Rukun apa dia? Rukun Yamani, Rukun Syami, Rukun Hajar Aswad, Rukun Iraqi. Ada kata kalau tengok Rukun Hajar Aswad tepat menuju ke Nusantara kita, ke Malaysia, ke Indonesia. Jadi kata bila Nabi Sata Timur tu menunjukkan bahawa Imam Mahdi akan mari daripada negara kita. Dia guna hujah. Tak tahu mari mana, siapa dia ajar kaedah memahami hadis lagu tu. Mana boleh memahami hadis melalui sudut teori Kaabah lah apa sebagainya. Dari sudut geografi pun salah sebenarnya. Dari sudut dia ukur tu. Hajar Aswad tidak tepat-tepat tuju ke arah negara kita. Rukun Iraq tidak tepat tuju kepada tanah Iraq. Rukun Yamani tak tepat tuju kepada Yaman. Cuma dia ambil simbolik. Dia tak tengok peta dulu sebelum dia ni tak kaji molek. Dan direka dan kaedah tu tak letak oleh ulama-ulama muhadis dalam memahami hadis. Tiba-tiba muncul teori yang pelik tu. Jadi nak kabarnya ramai orang. Dah orang nak mengaku lah. Jadi Imam Mahdi ni orang yang disanjung. Orang yang hebat Nabi sebut. Dia masing-masing nak supaya Imam Mahdi ni mari daripada kalangan mereka. Kalau boleh nak suruh aku dia jadi Imam Mahdi. Akulah Imam Mahdi, akulah orang ni. Dia reka lah, dia tengok hadis ni kait dengan dia hadis ni. Ramah orang ngaku Imam Mahdi palsu, ramah mana dah? Ramah mana dah? Mari.
Hak mengaku di India, di Indonesia pun ramai. Habis sesak lah tu. Tapi kerana obses. Nampak Imam Mahdi ni hebat, dia berasa dia dah Imam Mahdi, dia dah Imam Mahdi. Jadi orang hendak mengaji ciri-ciri Imam Mahdi yang sebenar ni mudah tertipu lah. Ada mengaku, ada orang mengaku Imam Mahdi, kita pun percaya tu. Jadi bahaya. Jadi teori tu terlalu banyak. Cuma hadis ni sebut secara spesifik. Itu yang menjadi perkara yang menarik dari hadis ni. Disebut rajulun wa yakhruju rajulun min ahli baiti fil Hirah. Muncul seorang lelaki daripada keturunanku di Hirah. Ada keturunan Nabi di Hirah. Memang ada keturunan Nabi di Hirah. Kalau kita baca sejarah, selepas daripada kejatuhan Sayyidina Ali, naiknya Muawiyah, lepas Sayyidina Hasan sekejap, Ahlul Bait ni dianggap sebagai ancaman yang boleh untuk menjatuhkan kerajaan Muawiyah bin Abi Sufyan. Menyebabkan tekanan diberikan kepada Ahlul Bait. Dan Ahlul Bait ni golongan yang menyokong Sayyidina Ali. Sayyidina Ali sendiri sebahagian daripada Ahlul Bait. Anak-anak Sayyidina Ali ni, awak lahir pada Hasan dan Husain ni, Ahlul Bait. Tersokonglah Sayyidina Ali. Jadi orang Islam pun ramai simpati kepada dan sokongan terhadap Muawiyah ni tak solid kalangan orang Islam. Jadi secara politiknya dia menjadi pesaing yang mungkin boleh menjatuhkan balik Sayyidina Muawiyah. Jadi Sayyidina Muawiyah beri tekanan pada mereka, menyebabkan mereka ni tidak selamat untuk hidup di tanah Arab. Mereka terpaksa lari. Ada yang lari ke selatan, masuk ke Yaman. Waktu ramai habaib di Yaman. Ada yang lari ke arah utara. Lari ke arah utara ni dan juga timur ni pergi ke Iraq. Sebab tu di Iraq, di Iran ni ramai keturunan Nabi dan ramai orang Syiah. Kerana Syiah ni asalnya daripada gelaran Syiah Ali. Sebab Nabi pernah sebut kepada Sayyidina Ali waktu turun ayat ulaika humul khairul bariyah. Dalam surah ayat juzuk 30 tu. Jadi Sayyidina Ali tanya, siapa dia? Khairul bariyah tu, sebaik-baik makhluk tu. Khairul bariyah. Jadi Nabi jawab, anta wa syi'at. Kamu dan kumpulan kamu. Syiah ni maknanya kumpulan sebenarnya. Tapi lepas pada tu orang Syiah ni guna perkataan Syiah. Asal diguna Syiah Ali jadi Syiah. Jadi Syiah ni asalnya pendokong Sayyidina Ali. Asalnya isu perseteruan politik macam yang kita cerita tadi. Tapi lepas mereka jauh daripada pusat ilmu, jauh daripada pusat pengumpulan hadis, nas-nah ni, jadi kesesatan pun berlaku. Tambah dengan propaganda yang dibawa oleh Abdullah bin Sabah, mereka pun jadi sesat. Jauh daripada nas hadis, mereka ada sentimen benci kepada Muawiyah dan sebagainya itu. Jadi orang-orang yang tak banyak ilmu mudah terpengaruh dengan pihak yang nak menyelewengkan Islam. Lalu Syiah jadilah sesat sebagaimana yang kita tengok hari ini. Walaupun bukan semua Syiah itu kita boleh tolak 100%. Ada juga yang pandangan-pandangan mereka hanya berbeza dari sudut fiqh sahaja. Dari sudut akidah tidak ada masalah. Baik. Hadis ni menyebut dengan lebih spesifik bahawa kemunculan Imam Mahdi dari kota Hirah. Disebut Imam Mahdi mari pada kota Hirah macam kita sebut tadi lah. Buat masa sekarang, Hirah dan wilayah Najaf secara umumnya menjadi antara kota yang didominasi oleh pengikut aliran Syiah, iaitu Syiah Imamiyah di kalangan bangsa Arab. Hari ni sekarang ni, kalau tengok di Hirah ni, kita sebut tadi kan, orang Arab yang ramai di kawasan Hirah. Dan orang Arab, majoriti penganut Syiah ni orang Arab di Iraq. Majoriti dia. Kalau bergabung atas nama Islam, tak balah, orang Sunni akan jadi majoriti situ. Tapi bila pecah, orang Kurdi ni Sunni. Orang Arab ni ada sebahagian kecil je Sunni, sebahagian besar je Syiah. Jadi bila pecah, dia akan bentuk 3 negara. Itulah dalam peta yang pernah dilakar oleh konsultan ketenteraan, perunding ketenteraan Amerika, Ralph Peters dengan Robin Wright, Philip, dia tulis dilakar peta pembahagian kota Iraq ni
Iraq akan pecah jadi 3 negara. Antara salah satu negara dia nak munculkan balik Arabistan. Arabistan. Dalam satu peta lagi dia pecah 2. Jadi satu Arab negara Kurdistan, satu Arab Syiah, satu Arab Sunni. Ada nak pecah sampai begitu. Mereka juga percaya bahawa Imam Mahdi bakal muncul di akhir zaman. Dan menariknya juga orang-orang Syiah ni dia percaya Imam Mahdi muncul di akhir zaman, bahkan kepercayaan itu menjadi akidah dia. Dia jadi rukun iman dia. Kita orang Sunni ni rukun iman ada 6. Dia tambah lagi al-imanu bil imamah, beriman kepada imam. Imam 12 ni Syiah Imamiyah lah. Dan imam kedua belah dia tu adalah Imam Mahdi. Jadi itu satu perkembangan negak lah yang kita kena tahu bahawa ada sedikit sebanyak perkara-perkara yang kita berkongsi dengan mereka yang tidak menyalahi syariah dan juga akidah. Kalau hak bersalahan lah. Tapi ada titik-titik persamaan yang sebab kita boleh untuk berdialog. Kita boleh untuk bekerjasama. Kalau kita boleh untuk pakak dengan orang yang kafir terus, jauh beza akidah pun, kita dianjurkan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bapa tidak dengan bangsa-bangsa lain, terutama sekali yang mengaku Islam ni, yang ada berkongsi lebih banyak persamaan. Cuma ada beberapa benda dari sudut yang mereka sesat. Jadi kita kena harmonikan benda ni untuk membina kekuatan Islam tadi. Balik kepada cerita Imam Mahdi ni, dari sudut kepercayaan, Sunni dengan Syiah dua-dua percaya Imam Mahdi akan muncul. Jadi Tuan Guru Abdul Hadi Awang, guru kita, berpendapat bahawa apabila Imam Mahdi muncul, umat Islam sama ada golongan Sunni maupun Syiah yang percaya akan kemunculan Imam Mahdi akan bersatu. Maknanya bila muncul Imam Mahdi ni, tak berlaku khilaf lah. Hari ni berlaku khilaf. Kita Ahlu Sunnah percaya Imam Mahdi ni sekian. Orang Syiah dia ada kepercayaan yang agak melampau. Setengah-setengah Syiah ni berkenaan Imam Mahdi ni dia melampau. Ada kata Imam Mahdi ada satu firqah Syiah tu sekarang ni sedang bersembunyi di Gunung Radwa. Kalau Syiah yang ada di tanah Arak tu lah, dia bersembunyi, muncul dah. Sembunyi nak muncul lagi, dia akan muncul nanti. Daripada kalangan dia lah. Dan kalangan orang-orang Sunni pun ada yang ekstrim. Yang macam kita cerita tak dia tu mengaruk tu. Teori bucu Kaabah apa sebagainya di tanah Melayu apa. Walaupun tidak dinafikan, mungkin boleh muncul. Daripada keturunan Rasulullah yang ada di tempat kita ni. Boleh muncul, tidak mustahil. Tapi ikut kaedah-kaedah penafsiran yang melampau ni kita tak boleh terima. Jadi itu juga boleh jadi sebahagian pada kesesatan. Tapi bila Imam Mahdi itu muncul secara realitinya, dia akan memadamkan semua teori-teori tadi. Hak kata gini, muncul di depan mata, hilang dah khilaf. Tu dah Imam Mahdi. Maka orang hak kata gitu ke gini ke, semua akan yang betul-betul nak cari Imam Mahdi atas dasar kebenaran, cuma salah faham saja, mereka akan ikut Imam Mahdi. Mereka akan bersatu bawah Imam Mahdi belaka. Imam Mahdi pula akan segala kekeliruan dan andaian yang berbeza dari dua aliran ini mengenai kemunculan Al-Mahdi akan terhapus setelah ia muncul depan mata. Macam kita kata ni lah, mana hak sebelum ni percaya, hak lindung apa sebagainya, bila muncul tu mereka tolak belaka, mereka semua pergi berbaiat kepada Imam Mahdi. Kedua-duanya akan menjadi pengikut Al-Mahdi dan beliau akan memimpin umat Islam dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sebenar. Maka tak ada ajaran-ajaran lain, ajaran yang akan dibawa oleh Imam Mahdi inilah ajaran yang paling benar sekali, yang boleh menghapuskan segala kekeliruan bagi yang mahu ikut dia. Ada juga hak tetap keras nak ikut dia. Jangan kata Imam Mahdi, Nabi Muhammad pun kena begitu. Nabi Muhammad ni dipercayai oleh Bani Israel. Disebutlah kitab Taurat, disebutlah kitab Injil tentang Nabi Muhammad dan umat dia yang akan muncul di akhir zaman. Dan orang-orang Bani Israel ni sangat tidak sabar nak tunggu kemunculan Nabi akhir zaman ni. Tapi bila dia muncul dan tidak kena dengan cita rasa dia. Tak kena dengan cita rasa dia. Macam orang musyrikin. Mekah, dia nak Al-Walid jadi nabi dia. Al-Walid bin Mughirah tu namanya ayah Khalid Al-Walid. Orang-orang ahli kitab dia nak orang Bani Israel. Tiba-tiba Nabi lahir daripada kalangan bangsa Arab yang bukan bangsawan Arab nak. Bawa ajaran Islam yang bukan ajaran yang dibawa oleh masyarakat Quraish pada ketika itu. Maka
Mereka lawan. Walaupun mereka tahu itu Nabi yang sebenar. Mereka tak mau terima. Mereka sombong. Jadi perkara yang sama juga akan berlaku kepada Imam Mahdi. Katakanlah orang Arab nak daripada keturunan orang Arab jadi Imam Mahdi. Tapi bila muncul Imam Mahdi bukan, dan mereka ada sentimen asabiyah tu, mereka ada kepentingan lain, mereka juga berpotensi untuk tak ikut Imam Mahdi ni. Walaupun mereka tahu mana betul. Tapi kalau yang betul-betul nak cari dan nak patuh pada Imam Mahdi, tak ada kepentingan lain, walaupun asalnya dia ni salah faham tentang kemunculan Imam Mahdi dari sudut kesalahan faham dia terhadap nas, tapi bila muncul hak betul ni, di hadapan mata dia sanggup untuk U-turn dan ikut kepada Imam Mahdi. Dan Imam Mahdi akan bawa Islam yang sebenar dan akan hapuskan segala bid'ah, penyelewengan sama ada yang berlaku dalam aliran Sunni maupun Syiah. Jadi dia akan menyatukan orang Islam. Jadi Imam Mahdi ni tak ada dah. Dia ni, adakah Imam Mahdi tu Sunni ke Syiah? Tak ada. Dia akan bawa Islam yang sebenar. Islam yang diajar oleh Nabi. Sekarang ni pun kita keliru banyak sangat. Versi-versi Islam yang ada hari ni. Hari ni pun ada orang bercakap tentang satu bentuk kekeliruan. Kalau Nabi ke kanan, ulama ke kiri, kita ikut ulama, tak ikut Nabi. Banyaklah kekeliruan yang ditimbulkan tu. Jadi ini betul-betul yang timbul dalam masyarakat kita, yang cuba untuk menyelewengkan. Kalau kita dengar penjelasan ni macam nasabah, tapi benda itulah, benda-benda kekeliruan yang kalau kita tak berhati-hati akan menyebabkan kita ni tak nampak mana sebab betul. Tapi bila muncul Imam Mahdi, insya-Allah akan menyatukan orang Islam yang betul-betul nak cari kebenaran, bukan ada kepentingan lain. Itulah sedikit yang boleh kita kongsikan pada malam ini. Mudah-mudahan kita ini dapat mengambil pengajaran yang sebaiknya, tapi bukan kerja kita untuk tunggu Imam Mahdi. Selagi Imam Mahdi tak muncul, kita dah buat benda langsung. Imam Mahdi ini hanyalah datang sebagai bantuan daripada Allah. Kalau tak ada Imam Mahdi pun, kita tetap kena cari kebenaran, kita tetap kena bersedia untuk berusaha ke arah kesatuan ummah, ke arah Islam yang sebenar, membebaskan kekeliruan, mengaji, kekal ke Al-Quran dan Sunnah sebagai rujukan utama, itu tetap akan menjadi agenda kita, walaupun tanpa Imam Mahdi lagi. Jadi segala apa yang baik datang dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang lemah, apa yang kurang daripada kelemahan diri saya sendiri, saya minta maaf banyak-banyak pada salah, ada silap. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.